Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Semoga berada dalam keadaan yang baik. Selamat berpuasa, selamat berbuka dan selamat menuju ke hari raya. Okay. Next, the last chapter, chapter 6, public accountability in Malaysia. Okay. Okay, chapter outlines or chapter objectives for this chapter. Kena ingat, chapter outline ini lebih kurang macam poin-poin penting yang ada dalam chapter, dan soalan untuk final test nanti boleh keluar from this chapter, ataupun bukan this chapter, maksud saya from this chapter outline. Tak kira lah chapter 1 ke chapter 2 ke chapter 3 ke, contohnya dia akan keluar biasanya benda yang berada dalam chapter outline ni. Tu maksud saya, kena faham. Bukan saya kata chapter 6 ni keluar macam mana. Okay, first definition and concept of accountability, objectives of accountability, next structure, institutional mechanism of public accountability in Malaysia, Parliament, Auditor General, ministerial responsibilities, public account committee, and issue in managing accountability. Okay, these are chapter outlines for this chapter, for chapter 6. Okay, first we go to accountability. In BM pun dah dijadikan accountability. So, accountability can be defined as the acceptance of responsibility for actions and decision. Okay, maksudnya penerimaan responsibility, tanggungjawab, for actions and decision. Maksudnya kita terima tanggungjawab atas apa yang kita ambil tindakan dan juga keputusan yang kita buat. Kalau dalam public administration, maksudnya seorang pegawai kerajaan, ketua jabatan, ketua pengarah ke, menteri ke, Perdana Menteri ke. Maksudnya accountability terhadap tugas dia, dia terima tanggungjawab dia dengan jawatan dia tu, dan apa yang dia buat keputusan dan juga tindakan yang diambil sewaktu dia menjadi pejabat awam, dia bertanggungjawab kalau berlaku apa-apa. Okay, Nur Alam Siddiqui 2005, accountability means answerability. Kebertanggungjawaban bermaksud answerability. Maksud dia boleh jawab. Kalau dia jaga account, orang tanya, ke mana perginya duit? Katakan 2 juta, 3 juta ni, dia boleh jawab, okey, 2 juta, 3 juta kita gunakan untuk buat bangunan baru. Kita gunakan untuk beli mesin baru. Kita gunakan untuk bantu orang miskin. Kita gunakan untuk buat jalan. Kita gunakan untuk buat hospital. Contoh. Ya. It refers to holding the public servants responsible for their actions and performance. So, public servant ataupun kaki tangan awam akan dipertanggungjawabkan, maksudnya dia kena jawab. Kalau orang tanya saya, accountability itu apa? Accountability maksudnya tanggung dan jawab. Dia kena tanggung dan dia kena jawab. Satu, dia kena tanggung tugas dia. Yang kedua, dia kena jawab apa yang dia dah buat, ke mana yang dibelanjakan duit yang dia pegang, ataupun adakah dia selesai melaksanakan tugasnya. Kalau tak selesai, kenapa? Apa reason? Okay? Kalau short, kekurangan duit. Kalau dia accountant, jaga bank kewangan, ke mana duit tu hilang? Adakah duit tu dibelanjakan ke tempat yang tidak sepatutnya? Sebab ini adalah duit kerajaan. Ya? Kalau peribadi, orang tak tanya. Tapi ini sebab pekerja kerajaan ataupun government servant, kaki tangan awam. Government accountability, as defined by Tocqueville, duty of public officials to report their action to the citizen. Maksudnya rakyat akan tahu ke mana duit kerajaan kutip cukai itu dibelanjakan. And the right of the citizens to take action against those officials. Kalau pegawai itu menyeleweng, sama ada dia ditangkap ataupun bila next election orang tak akan undi dia lagi sebab rakyat dah tak percaya. Whose conduct the citizens consider unsatisfactory. Kalau rakyat tak puas hati dengan kepimpinan ataupun apa yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin, contohnya dalam politik, dalam kerajaan dan sebagainya, maka kerajaan itu boleh jatuh bila orang tak undi dia lagi lah. Ataupun secara mudahnya boleh dikenakan tindakan undang-undang lah. Okay, concept of accountability ada banyak, boleh baca lah. Yeah. Concern with the responsibility to comply, example required by law, system and regulations.
Ya, tanggungjawab to comply. To comply maksudnya untuk patuh, untuk ikut. Ya, contohnya undang-undang, sistem, peraturan. And it is to ensure good and proper public financial management. Kalau related dengan public financial management, dan memang ini main fokus pun untuk chapter ni, iaitu pengurusan keuangan kerajaan, maka proper public financial management. Maknanya pengurusan harta rakyat ataupun pengurusan duit rakyat ataupun kewangan kerajaan itu perlu diuruskan dengan proper. Perlu dichannelkan dengan sepatutnya, tidak membazirkan sesuka hati lah. Here is the means by which public agencies and their workers answer to citizens directly and indirectly for the use of their powers, authority and resources. Jadi kakitangan kerajaan ini bertanggungjawab. Ya, sebab semua sekali kakitangan awam dia bekerja di pejabat kerajaan. Hatta satu kertas pun, kalau adalah hak milik kerajaan, maka hak milik kerajaan. Tak boleh buat balik rumah. Ya, buat balik rumah bagi ke anak conteng, buat balik rumah bagi ke anak buat jet. Ya. Tak boleh sesuka hati guna mesin photostat di office. Tak boleh sesuka hati buat balik komputer office buat main game Mobile Legend ke apa kat rumah, tak boleh. Ya. According to the United Nations Development Programme 2000, the concept of accountability not only covers traditional compliance with procedural rules and budget limit, tidak hanya terhad, ya, according to United Nations, accountability ini tidak hanya terhad kepada patuh arahan dan juga budget limit, iaitu mengawal perbelanjaan, but also includes the satisfaction of the public over service given. Juga merangkumi kepuasan rakyat terhadap servis yang diberikan oleh kerajaan. Maksudnya accountability bukan hanya duit, tetapi accountability dia itu servis. Contohnya kalau doktor, nurse, accountability ialah treat patient dengan baik, layan sakit dengan baik. Sekarang COVID-19 kan, alhamdulillah Malaysia dah makin berkurang. Begitu juga dengan cikgu, contohnya memberikan ilmu, mendidik pelajar dengan bersungguh-sungguh dan berdedikasi. Begitu juga lecturer, mengajar walaupun sekarang online, still juga kita berkorban masa dan tenaga mengajar. Semua tahulah dalam keadaan macam ni. Oleh kerana ni chapter akhir, semua tahu. Ya, you pun ada kekangan limitation duduk kat rumah. Saya pun ada kekangan duduk kat rumah. Tapi kita still lagi belajar secara online. Walaupun halangan internet, walaupun duduk jauh, walaupun masing-masing tak dapat tengok muka saya kan. Rambut pun dah panjang ni, dah sampai lutut dah ni. Okay. So, kalau you angkat lutut lah, sampailah. Okay. So, sekarang ni, semua berkorban. Ya, doktornya, frontlinernya, polis, bomber, askar, cikgu, lecturer, pegawai-pegawai kerajaan bekerja. Walaupun secara work from home. Ataupun dah ada yang pergi ke office dan sebagainya dengan menanggung risiko yang lebih tinggi lah. Okay. Objective of accountability: create an effective control to ensure management of public money is accordant with applicable laws and regulation. Pengurusan keuangan diuruskan dengan baik dan mengikut peraturan. Setiap transaksi duit yang melibatkan duit kerajaan, walaupun 1 sen, akan diaudit dan akan dikira ke mana duit itu pergi. Walaupun 1 sen akan ditanya, tak boleh. Itu dunia lah, akhirat lagi lah. Okay. Structure and institutional mechanism of public accountability di Malaysia. Ada tak badan yang mengawal public accountability in Malaysia ni? Okay, kita akan tengok. In Malaysia, there are mechanism of public institution that were established. Ada to oversee the operational activities of the government from the risk of fraud, malpractices, bribery and corruption. Ada badan-badan yang bertanggungjawab untuk mengawal kakitangan awam ini daripada menyalahgunakan kuasa, terutama yang melibatkan kewangan. Okey, kita tengok siapa yang mengawal. Okey, these are the institutional mechanism or strategies that specifically created to ensure the accountability of the public sector. Okey, number 1, Parliament. Number 2, Auditor General.
Number 3, Ministerial Responsibility. Number 4, Public Account Committee. 5, yang ini glamour, MACC, SPRM. And the last one, Public Complaints Bureau. Yang lain-lain tu ada juga, macam polis dan sebagainya ada. Tapi yang ini yang spesifik, mengawal dari sudut accountability kaki tangan awam in Malaysia. Okay, kita tengok. First we go to Parliament. Okay, macam mana Parlimen mengawal public accountability kaki tangan awam di Malaysia? In theory, the Parliament as the prime political institution of the country holds the government accountable, and the government officials, being servant of the public, are accountable to the public through the Parliament. Okey, semua maklum. Parlimen ni, dekat Parlimen akan ada debate, akan ada soal jawab. Accountability can be derived from a question-answer session in Parliament or debate. Boleh tengoklah. Okey, masa dekat Parlimen, ada pihak kerajaan, government side and opposition side. Dia duduk berlawanan macam tu. Sekarang ni government side, Pakatan Nasional, di sebelah opposition pula PH. Baru bertukar hari tu, baca bulan Februari. Okey. So masa sesi perbahasan, setiap yang dibuat oleh kementerian, yang dibuat oleh menteri, yang dibuat oleh Perdana Menteri dan seluruh agensi kerajaan akan disoal sama ada from opposition party or opposition side or from government itself. Ataupun daripada kerajaan sendiri boleh tanya juga. Sama-sama kerajaan. Dia boleh tanya ke mana duit belanjakan. Macam mana kes COVID? Adakah menurun? Mungkin Kementerian Kesihatan boleh jawab. Itu accountability in term of service. Dia bukan duit saja, tapi dari sudut perkhidmatan. Adakah doktor melaksanakan tugas dengan baik? Adakah doktor cari vaksin? Adakah pakar-pakar perubatan cari vaksin? Adakah PKPB atau PKP dilaksanakan dengan baik? Itu dari sudut tugas pun ditanya. Parliamentary questions, supplementary question, debate dan sebagainya lah. So ada question hour dekat Parlimen. Dan yang kena jawab siapa? Menteri lah biasanya. Menteri dan juga menteri akan minta daripada kaki tangan kementerian ataupun PTD lah yang buat jawapan itu, dan menteri akan sampaikan di Parlimen pada waktu perbahasan. Tetapi kena ingat, ada benda yang tak boleh debate, yang tak boleh dipersoalkan, iaitu dari sudut number 1 nationality, kewarganegaraan, bumi putera rights, hak bumi putera, bahasa kebangsaan, bahasa Melayu, raja-raja dan juga agama Islam. Ini semua tak boleh dibahaskan di Parlimen sebab benda tu dah termaktub in Federal Constitution, Perlembagaan Persekutuan. Okey, selesai tadi Parlimen. Now we move to number 2, Auditor General. Siapa Auditor General? Auditor General ni adalah Ketua Audit Negara ataupun kita panggil juga sebagai AG. Jangan tertukar dengan Attorney General. Attorney General tu Hukum Negara, itu jaga undang-undang. Okey. Auditor General forms an important function in the process of national accountability. Auditor General ataupun Ketua Audit Negara inilah orang yang utama sekali untuk jaga keuangan di Malaysia. Kena ingat. Dia lah yang akan pergi cek setiap jabatan kerajaan, setiap kerajaan negeri, setiap kementerian, adakah duit digunakan dengan betul dan tidak ada salah laku yang berkaitan dengan duit. Kalau tak balance account, dia akan tanya. His role is wide, as stated in the Constitution, Article 107. AG is not merely the auditor to the federal government, but also to other 13 states. Kuasa dia memang hebat. Dia bukan hanya audit untuk kerajaan persekutuan, tetapi juga dia boleh audit kerajaan negeri sekali. Macam kerajaan Kelantan pun audit. The audit system that exists directly creates a relationship and a chain of accountability. AG can also direct any officer to undergo an inquiry and report to him thereafter. Dia boleh minta report. Okay. Also, on his discretion, he may even decide to forward the report to the YDPA instead. Dia boleh forward laporan yang disediakan oleh kementerian, oleh kaki tangan kementerian, oleh menteri dan sebagainya kepada Agong. Kalau berlaku sebarang masalah lah.
Sebab agung adalah pemerintah tertinggi lah. Kalau ada sebarang masalah. Sebab apa agung? Sebab dia tak nak bagi bias. Contohnya kalau kementerian yang berlaku penyelewengan tu Kementerian Kewangan. Kementerian Kewangan bawah kerajaan sama. Jadi bawa kepada agung. Agung ni adalah yang paling tinggi lah. Okey, ini contoh Ketua Audit Negara lah. Datuk Ni Azman bin Ni Abdul Majid lah. Ini dia pejabat dia lah. Ini boleh tengok dekat web. Okey. What are responsibilities of Auditor General? Ini biasa keluar dalam final exam lah. Number 1, ensure all forms of protective means toward asset and public property. Satu adalah untuk jaga aset-aset kerajaan. Dia akan check semua ni. Dia bukan check duit saja. Dia check inventory. Inventory maksudnya peralatan di jabatan kerajaan tu. Maksudnya kalau jabatan tu dapat 500 biji komputer, adakah by the end of the year ada lagi 500 ke bawa balik rumah? We can't main game. Tak boleh sebab hak kerajaan. Komputer ke apa saja peralatan yang dibekalkan yang bentuk tidak habis. Maksud tidak habis kat sini macam komputer, meja. Dia ada lupus tapi beberapa tahun sekali lah. Number 2, maintain all accounts and record. Dan dia akan check adakah account dan juga record dalam komputer lah sekarang ni kan. Dulu filing saja. Adakah diurus dengan baik. Give views on the national monetary statement and government agencies. Dan dia juga akan memberikan nasihat dan pandangan yang berkenaan dengan kewangan. Orang yang duduk dekat Auditor General ni memang orang pakar dalam kewangan lah. Accountant dan sebagainya. Inspect comprehensively all the economic methods and the level of efficacy of a particular program. Okey. Yang ini in term of service. Adakah program ataupun servis diberikan? Contohnya kalau hospital, adakah doktor dengan nurse menggunakan bajet dan juga membuat kerja? Cikgu, adakah mereka, audit ni, adakah mereka buat tugas yang diamanahkan tu? Dia akan check juga dari segi tu. Report to Parliament and the relevant management team. Dan dia juga akan report lah kepada pihak yang lebih tinggi, iaitu Parlimen dan juga Kabinet dan juga sehingga yang paling tinggi kepada YDPA Agung. Okey, number 3. Badan yang mengawal accountability dalam kerajaan juga adalah ministerial responsibilities. Apa maksudnya? Maksudnya tanggungjawab para menteri, kabinet lah. The doctrine of ministerial responsibility is important because it is the backbone of the cabinet system as practiced in the parliamentary system. Macam kita sekarang, kita ada 26 menteri. Kerajaan baru PN ada 26 menteri. Okey, apa maksud ministerial responsibility? The underlying principle is the entire governmental act, not the individual minister is responsible. Maksudnya kat sini, kalau 26 orang menteri ni semua sekali bertanggungjawab secara kolektif, secara keseluruhan, bukan dia bertanggungjawab fikir diri dia sendiri, kementerian dia sendiri. Macam kita tengok sekarang. Pada waktu COVID-19, kerjasama di antara Kementerian Kesihatan, nombor 1. Yang kedua, KDN, Kementerian Dalam Negeri. Dan seterusnya, Kementerian Pertahanan, Askar. Kementerian Dalam Negeri, Polis. Lepas tu apa lagi? Kementerian yang bekerjasama dalam COVID-19 ni. Polis, Askar, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pertahanan, dan juga Kementerian Luar. Saya nak sebut Kementerian Luar tadi. Kementerian Luar ni berkenaan dengan warga negara Malaysia yang balik daripada luar negara tu kan, yang kena kuarantin. Semua kena bekerjasama. Tak boleh Kementerian Kesihatan seorang yang bekerja, yang lain tak bantu, tak boleh. Sebab doktor dah sibuk. Bab keselamatan serah dekat polis, askar. Untuk kawal orang masuk daripada luar negara, immigration. Kementerian Luar, KDN, Kementerian Dalam Negeri dan sebagainya. The responsibility of the minister take two forms. Ada dua jenis responsibility. First, collective responsibility that requires all ministers to be equally responsible towards all decision of other ministers. Pertama sekali, firstly, adalah kolektif. Kolektif macam saya cerita tadi lah. Kementerian Kesihatan pun bertanggungjawab untuk keselamatan rakyat. Polis, Kementerian Dalam Negeri pun bertanggungjawab.
Askar Kementerian Pertahanan pun bertanggungjawab. Kementerian Luar Negeri pun bertanggungjawab. Ya, semua masing-masing pakat-pakat tolong dalam keadaan COVID-19 ni. Ya. Okey, itu kolektif, sama-sama berpakat. Secondly, the individual responsibility toward whom each minister. Yang kedua ada tanggungjawab untuk kementerian dia saja. Contohnya kalau Menteri Pendidikan tanggungjawab untuk Kementerian Pendidikan. Menteri KPT bertanggungjawab untuk Kementerian Pengajian Tinggi. Menteri Kesihatan bertanggungjawab untuk Kesihatan. Pengangkutan. Pelancongan. Luar negeri. KDN. Itu untuk alam sekitar. Pertanian. Itu untuk masing-masing. Itu individual. Tapi kalau kolektif, sama-sama bekerjasama. Semua kementerian. Kementerian Agama pun bekerjasama. Soal SOP dalam PKP dan sebagainya. Soal sembahyang Jumaat dan sebagainya. Semua bekerjasama. Semua kena berunding. Semua kena setuju. Semua kena sepakat. Kalau tak, dia akan jadi sebuah kerajaan yang cacah merebak. Every minister must be responsible upon every action taken by public servant directly under his authority. So, menteri akan bertanggungjawab untuk kementeriannya kalau ada salah laku dan sebagainya. Okay, next, number 4. Satu lagi badan yang menjaga accountability untuk public service ini, berkaitan awam ini, perkhidmatan awam ini adalah Public Account Committee. Okay. Public Account Committee ini, PAC ini adalah menarik. Ya. Public Account Committee ini adalah di kalangan ahli parlimen di Dewan Rakyat. Iaitu di Dewan Parlimen. Ada 222 orang kan? Tapi komiti dia ada beberapa belah orang. Dan mereka ni terdiri daripada parti kerajaan dan juga parti pembangkang. Maknanya dua-dua. Dua-dua pihak. Okey. PAC ni terdiri daripada parti kerajaan dan pembangkang. Kena faham tu? Ahli parlimen daripada parti kerajaan dan parti pembangkang. Dia ada komiti dia. Ya? Chairman itu biasanya dipilih daripada parti pembangkang. Okey. Dan dia dilantik di kalangan ahli parlimen itu. Ni kat sini dia kata. Composition of members of PAC include member of parliament from the ruling party, parti pemerintah, kerajaan dan juga from opposition. Kenapa dia ambil juga opposition? Kerana opposition ini tidak bias. Kalau dia ambil kerajaan semua, yang buat salah laku pun kerajaan, maka bias lah. Okay. So, senang-senang dia ambil dua-dua. Kalau lah berlaku salah laku, maka dua-dua boleh bagi tahulah. PAC is responsible for examining government accounts and report of Auditor General. Dan PAC ni tugas dia, cek balik apakah laporan-laporan yang telah diberikan oleh Auditor General, Ketua Audit Negara. Ya. Dan PAC ni biasanya dia akan cek isu-isu yang timbul. Macam sebelum ni 1MDB, 1MDB. Isu tabung haji, ya. Isu Felda. Sebarang isu-isu yang timbul, biasanya PAC akan cek betul ke tidak berlaku salah laku. Ya. Sebabnya PAC ini juga dia akan forward agung juga. Ini contoh lah. Ini contoh PAC. Tapi ini yang lama. Kalau yang baru ada perubahan lah. Dalam ni ada parti kerajaan dan juga parti pembangkang. Ya. Sekali. Roles of Public Account Committee ini biasa keluar. In promoting accountability dalam exam ini biasa keluar. Okay, number 1, examine the account of the federation. Dia akan check account kerajaan persekutuan and the appropriation of sums granted by parliament to meet the public expenditure. Number 2, examine the account of public authorities and other bodies and administering public fund. Dia akan check akaun kerajaan pusat. Dia akan check akaun kerajaan negeri. Dia akan check semua agensi pusat dan negeri. Sangat berkuasa. Tak terkecuali. Mana-mana jabatan kerajaan. Examine the report of the Auditor General laid before the House of Representatives in accordance with article. Dan report dia ni akan di report Auditor General pun dia check. Okay. Examine other matters at the committee meeting fit or which may be referred to the committee by the House of Representatives. Macam saya kata tadi, kalau ada isu-isu yang timbul macam 1MDB dulu, macam isu Felda, isu tabung haji, ya, isu penyelewengan dan sebagainya, yang besar-besar lah. So, dia akan check PAC ni. Okay,
selesai pada badan yang bertanggungjawab menguruskan accountability di Malaysia. Ada satu lagi iaitu SPRM, tertinggal kat situ, iaitu SPRM. MACC, Malaysian Anti-Corruption Commission. Itu semua tahulah. MACC, dia akan bagi kesedaran, dia akan bagi ceramah, dan yang paling penting, dia akan tangkap. Siapa yang menyeleweng akan tangkap. Tak kira lah menteri ke, timbalan menteri ke, perdana menteri ke, kalau berlaku rasuah dan sebagainya, maka dia akan tangkap. Semua orang tahulah. So, include satu lagi tu MACC, ada tertinggal, iaitu Malaysian Anti-Corruption Commission. Okey, apakah isu dalam managing accountability? Dalam menguruskan accountability ni banyak cabaran. Antaranya, number one, no real directive or guidelines on the new system introduced. Tak ada arahan yang terbaru. Contoh kita macam sekarang ni lah. Isu keuangan, saya rasa semua jelas sebab kita simpan dalam komputer. Tapi isu berkenaan dengan cara kerja, servis, tak ada. Dia tak clear sekarang ni. Macam COVID-19 sekarang ni, work from home. Tak ada guideline yang betul-betul fix. Contohnya lah, sebab benda baru. Mungkin lama nanti adalah guideline dia. Okay. Yang paling penting kita laksanakan amanah walaupun kita berada di rumah. Insufficient post created in enhancing better accountability. Tak cukup kaki tangan, ada juga lah. Penguatkuasa tak cukup, SPRM contohnya. Ataupun tak ada pegawai khas. Tapi sebenarnya dah ada pegawai. Dia panggil pegawai yang menjaga integriti. Pegawai integriti. Di setiap kementerian dan jabatan kerajaan akan ada pegawai yang jaga bahagian integriti. Sama juga di UiTM pun ada pegawai integriti dekat Shah Alam. Dia akan jaga kalau berlaku salah laku ataupun rasuah di kalangan sama ada pensyarah ataupun staf, dia akan ambil tindakan. Failure of internal control system. Dalaman, sistem dalaman. Kadang-kadang berlaku rasuah tapi buat tak nampak. Berlaku rasuah tetapi anggap benda tu kecil. Alah, 1,000, alah, 10,000. Kita dapat duit ratus-ratus juta peruntukan. Alah, setakat 1 juta, setakat 100,000, setakat 10,000 tu apalah sangat buat dinner tau. Contoh. Resistance to change, tak nak berubah. Ya juga. Sekarang ni work, kita tengok dari sudut servis. Sekarang ni work from home. Mengajar daripada rumah. Tapi ada yang tak nak mengajar contohnya. Kata, mengajar gapo online? Payuh. Tak boleh. Sebab itu adalah amanah accountability kita. Bekerja walaupun daripada rumah kena laksanakan. Failure to recognize relationship between business processes and record. Ada juga yang gagal mengesan relationship between business process and record. Dari sudut ni lah, dari sudut pengurusan simpanan, rekod keuangan dan sebagainya tu gagal lah. Lack of top management support, lack of political will. Lack of top management support ni maksudnya macam ni, bos tak berapa membantu. Bos tutup mata kes anak buah buat rasuah, buat salah laku. Tak apalah, macam tu. Ambil ringan lah. Okay, conclusion. Accountability is the central part of public governance. Accountability ini adalah satu daripada urus takbir yang wajib ada dalam kerajaan. Sebab tanpa accountability, of course, sesebuah kerajaan itu akan korup, sesebuah kerajaan itu akan runtuh, dan sesebuah kerajaan itu tidak akan cekap. Lack of accountability in the governance will result into the emergence of corruption. Akan wujudlah corruption kalau tak ada badan yang mengawal. Maladministration, pentadbiran yang salah, pentadbiran yang menyalahgunakan kuasa. Abuse of power, salah guna kuasa, pecah amanah, penipuan dan juga rasuah. So, ini semua benda yang perlu dielakkan oleh kaki tangan kerajaan. Terutamanya sebagai kaki tangan kerajaan ni kita kena faham. Sebabnya duit yang kita gunakan di tempat kerja dan sebagainya itu, bajet itu datangnya daripada rakyat, daripada cukai. Maka perlu dipertanggungjawabkan. Okay? Jika ada sebarang masalah, you boleh tanya saya lah. Ini rujukan yang you boleh baca lagi. Dia boleh cari. Ini contoh-contoh jurnal yang you boleh refer. Tolonglah buat extra work pada waktu cuti. Cuti dah cuti. Raya pun raya. PKP pun PKPB. Tetapi kita still lagi berpuasa pun berpuasa. Kita still lagi belajar dan meningkatkan ilmu kita supaya sepanjang tempoh PKP ini tidak sia-sia. Walaupun you part 1,
Tapi insya-Allah kita sama-sama doa agar COVID-19 ini akan hapus, lenyap daripada bumi kita ini dan kita boleh bekerja dan belajar seperti biasa. Doa banyak-banyak. Selamat berpuasa, selamat berehat di rumah. Ya. Saya mohon maaf sekiranya sepanjang semester ini ada kekurangan dan anda semua boleh tanya kalau ada sebarang masalah. Ya, terima kasih kerana mendengar. Saya sayang anda semua. Jumpa di puncak kejayaan. Assalamualaikum. Bye-bye.